Penggunaan arang atau cakul dalam kesihatan, kecantikan dan juga makanan apakah mempunyai kesan sampingan? Kisah si Aboy yang menjut hati warganet, gelagat manja kesayangan tuannya, juga pelbagai rangkuman menarik dalam dan luar negara. Assalamualaikum, selamat pagi. 18 Rejab 1444 Hijrah hari ini. Alhamdulillah, dimulakan dengan bulan Rejab. Saya mulakan dengan kalender Islam. Lepas tu kita masuk 9 Februari 2023. Hari Khamis bersama Haziq Husni dan juga Fariha Aun pagi ini di Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Diharapkan agar anda semua ceria. Ceria. Dah sarapan? Ya, sebab hari ini kan Apa dia? depan mata kita dah ada dah roti-roti yang gelap. Roti-roti yang gelap. Roti-roti gelap. Tapi dia macam ni, kadang-kadang gelap-gelap tu kata, alah kenapa tu? Kadang orang Malaysia kan tak suka yang gelap-gelap kan. Tapi dia hitam-hitam si tapuk manggis. Hitam-hitam si tapuk manggis. Tapi kita tak tahu juga, itu kalau macam untuk yang ada yang cita rasa gelap. Tapi kita tak tahu bagaimana manfaat yang gelap tu. Contohnya arang dalam kesihatan. Kadang-kadang kita rasa macam, boleh ke kalau kita ada kalau sakit perut makan ubat arang tu. Tapi yang hitam yang kan? hitam tu. Tapi ada juga produk-produk yang ambil formula tu, jadi ada burus gigi lah dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Ya, sebab dia ada satu trend tau. Tiba-tiba semua benda nak pakai arang. Semua benda kita tengok kalau burger bakar ke ada roti tu bandi hitam. Betul. Lepas tu ubat gigi tu dia ada hitam putih. Betul. Lepas tu face mask pun ada juga face mask yang warna hitam. Sebenarnya apa manfaat arang ni? Ya, itulah yang kita nak tahu. Adakah betul arang tu memberikan kita manfaat ataupun ada memberikan apa-apa kesan sampingan bila kita mengambil arang tersebut? Itu tajuk utama kita. Kejap lagi. Tapi macam biasalah. Kita nak tahulah cuaca semasa. Saya tekan je. Silakan Allah sopan benau. Baik, saya. Cuaca dululah. Cuaca dulu. Okey. Bagaimana Jabatan Meteorologi memberikan sedikit ramalan cuaca Kuala Lumpur? Hujan lah. Kuala Lumpur jaga hujan hari ni. Hujan Ya, sebab semalam begitu juga cuacanya. Kalau kita tengok. Tapi kalau tengok kat Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, dijangka cerah. Kangah, Petaling Jaya. Hujan. Hujan. Dijangka hujan hari ni. Baik, dijangka hujan sehingga 10 pagi nanti bermula. Inilah dia. Kita kongsikan. Yang lain cerah. Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai, Putrajaya dijangka cerah pada hari ini. Jadi anda boleh plan, rancang anda punya pekerjaan, pergerakan, nak gerak ke mana-mana tu supaya tak adalah macam kalau pergi ke mana-mana, tiba-tiba hujan tak bawa payung kan. Tapi yang pentingnya terbesar pula. Okey, tiada amaran ribut petir dan juga tiada amaran hujan lebat yang berterusan. Alhamdulillah. Nampak sebab kita tahu kan monsun nanti dia berakhir pada bulan Mac. Jadi semakin mendekat. Kita haraplah cuaca semakin pulih. Alhamdulillah kan kalau kita tengok cuaca walaupun hujan tapi tetap orang kata tak adalah seteruk tahun lepas. Kan? Betul. Dan ini teruk jugalah kalau nak diperkatakan. Cerita mengenai pengurus kewangan yang rugi hampir RM90,000 sebab dia jadi mangsa penipuan. Tak, yang paling bahayanya Haziq, masalahnya kadang-kadang kita tahu dia letak kat WhatsApp. Dia kata kita tawarkan pekerjaan. Mudah je, awak pergi dekat laman web ni, awak cuma like je page tu berapa banyak. Satu like dapat RM5. Itu je. Tapi masalahnya lah seorang pengurus kewangan wanita ni rugi lebih daripada RM89,000 sebab dia macam ada berkait-kait tau. Once kalau dah masuk follow like page dapat RM5. Lepas tu nanti dia dah dapat dah sebenarnya. Dia buat 3 tugasan. Lepas tu diberikan oleh suspek dan menerima sebanyak RM550. Okey. Tapi lepas tu dia macam ada upgrade sikit pula. Okey, dah dapat tugasan ni, kena upgrade sikit. Tugas keempat itu mungkin yang menyebabkan dia kerugian RM89,000 tu. Ya, sebab ini orang kata pekerjaan pun sekarang ada scam. Kan tawaran pekerjaan, sebab itulah kita kena buat research kat mana-mana kita nak bekerja. Kadang-kadang memang kita mungkin ada yang dah lama tak bekerja, mungkin terdesak memerlukan pekerjaan. Betul. Sampaikan termasuk dalam skim penipuan pekerjaan ni. Scammer ni lah, ya Allah, macam-macam benda lah orang boleh scam sekarang ni. Jadi berhati-hati. Ingatkan juga kepada mak ayah kita, ingatkan juga kepada adik-adik kita yang mungkin berada di kampung yang tak tahu mengenai berita terkini yang mengenai scammer yang jenis pelbagai banyak perangai dia punya modus operandi-nya kan. Yang ni sebab dia kata bukannya
kerja sepenuh masa. Dia sampingan je. Kadang-kadang kita pun nak cari duit poket lebih dan sebagainya. Tapi itulah caranya, bahaya. Baik, selain daripada itu, hari ini kita nak berkongsikan tentang sebuah cerita inspirasi. Kalaulah banyak, inspirasi ni banyak. Tapi ini sangat mencuit hati apabila seorang lelaki ni dia menternak lembu. Ya, okey. Kalau dalam banyak lembu tu adalah seekor ni, la ilaha illallah, manja benar. Manja. Lembu pun manja, lembu pun disayangi. Kan? Nama dia Aboy. Nak tengok tak Aboy tu comel macam mana? Nak tengok? Jom kita tengok. Aboy tak ready. Aboy tak ready lagi. Aboy belum sikat rambut. Aboy tengah make up. Sabar. Kalau tengok nanti, kita pun tak sangka bahawa kalau lembu-lembu yang diternak ni, dia punya manja macam kucing. Kita tahu haiwan yang paling manja kucing. Ya, tapi kan kalau nak dapatkan manja haiwan tu bukan senang. Dia ada ambil masa, dia kena beli dari kecil, dia kena layan setiap hari. Betul. Dia macam kita baby kena juga kan? Macam baby lah. Sebab tu kalaulah misalnya Aboy tu daripada dia lahir, lepas tu tuannya manjakan daripada baby sampailah sekarang. Sebab sekarang ni kalau tengok kan, manja dia tu macam kucing, aduk atas ni dan sebagainya. Ni lembu. Ya, sampaikan dia rasa dia kucing. Kucing pun tak tahu dia lembu ke kucing. Okey. Aboy pun tak tahu dia lembu ke kucing sebab dia manja sangat. So Aboy ni adalah seekor lembu daripada 14 ekor lembu yang dipelihara oleh Arsyad yang boleh nampak perbezaan dia daripada 13 lembu yang lain tu. So dia adalah seekor lembu yang sangat-sangat special. Kan biasalah orang kalau ada bela ikan ke, bela apa ke, dia memang akan ada satu yang dia sayang. Betul. Salah satu daripada itulah. Tapi nampaknya Aboy masih lagi belum ready. Ya, dengan cerita dia nak set rambut dia dulu. Set rambut. Jangan set macam Haziq. Tolong, nanti tak tahu mana satu Aboy, mana satu Haziq. Tolong. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan kongsi kembali. Ya, kita cerita Aboy, okey? Aduh, tak tahu beza Haziq dengan Aboy. Takkan tak ada. Arang merupakan sejenis bahan yang dihasilkan melalui proses pirolisis atau pembakaran tidak lengkap daripada bahan-bahan haiwan serta tumbuhan seperti kayu dan tulang. Proses ini menjadikan arang sebagai abu dan bahan mudah terbakar. Lazimnya, arang atau cakul banyak digunakan dalam proses pembakaran. Namun, penggunaan arang dalam produk kecantikan dengan kecanggihan teknologi semakin banyak dihasilkan, termasuk dalam industri makanan. Selain itu, arang mempunyai pelbagai kelebihan. Namun, adakah masyarakat di Malaysia tahu mengenai manfaat bahan ini? Pernah ubat gigi, selalunya adalah ubat gigi base arang untuk memutihkan gigi. And then untuk cakul lah, untuk barbecue. And then lagi satu arang untuk menyerap kelemapan lah. Kan ada boleh letak dalam kereta tu, itu je. Yes, pernah. I pakai dekat rumah, macam contoh freezer. I letak macam dia punya gel untuk charcoal. So dia akan absorb bau yang tak menyenangkan dalam freezer tu. Dia akan menyerap tarik. Tak pernah. Kalau arang biasa untuk barbecue, pernah lah pakai arang, mesti pakai arang. Kalau ubat gigi pernah try. Tapi pasal dah ada kat dalam bilik air tu, pakai je lah. Saya tak pernah pakai tapi saya tahu dia ada kebaikan lah. Tak tahu. I tahu yang macam dari segi dia boleh absorb bau lah. Segi arang kita guna untuk barbecue, pembakaran semua lah. Selain tu ada untuk yang toothpaste, yang untuk ubat gigi tu pun dia lagi boleh memutihkan juga. So something like that lah, I tahu. Tak tahu pula. I not so sure. Tapi as far as I know, cakul ni biasa cirit-birit boleh makan kan. Cakul pil. Lepas tu dia orang ada jual cakul punya powder untuk berus gigi. Kasih gigi yang putih lah. Jadi putih. Okey, kelebihan tak pastilah. Sebab kita pun tak pernah explore pun benda-benda ni. Penggunaan arang sememangnya semakin popular dalam kalangan masyarakat.
Persoalannya, adakah penggunaan bahan ini juga mempunyai kesan sampingan? Yes, adakah perlu kita explore lagi kegunaan arang ni? Ya, kesan sampingan tu sebenarnya yang menakutkan kan. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita kadang-kadang mudah terpedaya dengan testimonial produk-produk yang menggunakan arang ni. Sebab kadang-kadang kita pun tahu yang asas, yang dalam tu lagi mungkin ada lebih pakar. Boleh berkongsi dengan kita? Kita kena tanyalah dengan pakar dermatologi Hospital Selayang Dr. Elizabeth Chang Wei Si. Good morning, Dr. Hai, good morning. Selamat sejahtera semua dan salam Malaysia Madani. Saya bangga mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya Hospital Selayang untuk berkongsi maklumat sedikit sebanyak pasal topik hari ini. Kalau doktor tengok video tadi, doktor, dan nampak ada serba sedikit concern semua orang mengenai kegunaan arang ni. Tapi mungkin kita boleh ceritakan dari awal, sejak bila sebenarnya arang ni digunakan untuk kecantikan, untuk kesihatan? Sebab sebelum ni kita tahu bakar-bakar je. Sebenarnya arang ni telah diguna sejak kurun-temurun lagi. Lebih daripada 5,000 tahun lalu. Oleh orang Mesir, contohnya dia digunakan untuk masalah usus, sembelit, keluarkan gas perut, dan oleh orang Yunani untuk membersihkan mulut. Dan selepas tu ada seorang farmasi yang telah menemu fungsinya untuk keracunan ubat-ubatan, di mana dia sangat berani. Dia membuat eksperimen. Dia minum racun tikus yang kat dos memudaratkan. Lepas tu follow dengan karbon arang yang banyak. Lepas tu dia survive. So lepas tu pun ada seorang doktor Amerika Syarikat yang dia merawati pesakit mercury yang keracunan mercury dengan serbuk arang, dan pesakit tu kemudian okeylah. Maknanya dah lama dah penggunaan ni. Tapi bila zaman dah moden, doktor, kan banyaklah keluar produk-produk ni. Tapi nak tahu juga, ada tak jenis-jenis arang sebenarnya yang sesuai untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan ni? Ya, sebenarnya arang yang digunakan untuk aktiviti seharian macam barbecue adalah berbeza dengan arang yang kita guna untuk perubatan. Yang jenis arang untuk perubatan kita namanya activated charcoal. That means charcoal yang sudah diaktifkan. So dia telah melalui proses yang rumit, yang melalui suhu yang tinggi dan persekitaran oksigen yang rendah untuk buatkan bentuk kristalnya kepada tak stabil. So tak stabil macam mana? Dia mempunyai rongga liang-liang yang banyak di permukaan dia, sambil surface area-nya, macam luas persekitaran bentuk dia adalah macam satu sudu arang equals to macam one football field. So that's why dia boleh menyerap. Dia ada kuasa menyerap yang tinggi. Kalau you makan sedikit activated charcoal, dia boleh menyerap toksin-toksin, bakteria ke dalam perut. That's why kita gunakan untuk masalah usus, keracunan ubatan dan makanan. Itu yang selalu kita, kalau sakit perut je, charcoal, ubat charcoal. Sebab kalau kita tengok kita kena tahu bagaimana untuk kita gunakan arang yang kesihatan tu. Jadi bagaimana kita nak gunakan arang tersebut untuk kesihatan tu? Selalunya perlu doktor yang prescribekan, sebab untuk menggunakan ada metod-metod yang sesuai. For example, dalam keracunan ubatan, kalau pasien hadir ke kecemasan, doktor akan kasih best result ialah dalam 1 jam lepas keracunan makanan ubatan, dalam 1 jam. And then pesakit tu kena berada di cardiac yang sedar yang dia not conscious, tak boleh yang patient yang tak conscious lah, supaya charcoal dia masuk ke perut, tak masuk ke paru-paru. Lepas tu dos dia akan dikira dengan teliti. And then untuk keracunan makanan dan gas kembung, dia pun ada dos-dosnya sendiri. Okey. Bukan guna arang yang bakar tu tiba-tiba. Itulah. Bukan Bakar arang bakar tu jangan Itu jangan guna Okey. Di hadapan kita sebenarnya banyak produk. Dia ada makanan yang kita sentuh, tapi inilah di depan kita ni. Kita ada berus gigi. Pernah tengok? Arang ni. Sebab orang kita mempercayai bahawa kalau macam arangnya gigi boleh putih. Arang je gigi boleh putih, kan? Dengan ubat gigi lagi. Ni ubat gigi dia.
Ini ubat gigi yang memang ubat gigi biasa, tapi dia campurkan dengan arang. Tapi ada satu produk yang mungkin saya tengok, dia serbuk. Serbuk arang Serbuk arang tu. Serbuk arang tu dia letak dekat ubat Berus gigi, gigi. tu, dia letak kat gigi, dia gosok sampai jadi hitam dekat mulut dan hasil dia adalah putih. Okey, so mungkin doktor boleh komen sikit mengenai pasal pemutihan gigi dengan gunakan arang teraktif, ini tidak not something new lah. And then selalunya sebab kita tahu arang ni dia pandai menyerap. So dia juga menyerap bau, menyerap stain. Okey, kalau guna dalam kuantiti yang kecil yang dibenarkan, dia tak ada risiko banyak lah. Kalau yang dalam ubat gigi tu dia orang dah tahap dia safe, then lah. Tapi kalau guna macam pure serbuk untuk gosok gigi, ada banyak penyelidikan yang cakap metod ni amat bahaya untuk gusi-gusi dan enamel. Dia boleh rosakkan enamel sambil lepas tu meningkatkan risiko caries for the long run lah. So kalau dekat sini dia dah ada kadar selamat dia. Kadar arang yang selamat lah. That's why setiap produk yang kita guna, kita kena tengok ingredient dia dan manufacturer dia juga. Tapi kadang-kadang untuk sekarang dia suka, ini ialah satu marketing strategi lah. Dia tambah sikit arang, lepas tu buat warna dia hitam, lepas tu orang suka beli. Tapi sebenarnya tak berapa, actually tak ada penyelidikan yang membuktikan keberkesanan ialah untuk gigi dan untuk kulit. Okey, tapi kalau cakap pasal kulit, ada satu face mask ni. Tadi kami puas lah tengok apa benda ni. Rupanya itu buih-buih cinta. Berputik buih-buih cinta di atas masker. Jenis masker yang ada buih-buih tu. Untuk kecantikan ni, arang ni memang penting ke kalau kita memang nak banyak claims, banyak yang dihebah-hebahkan pasal yang arang untuk kulit. Dia kata one solution for all lah, macam you boleh guna acne, pemutihan, anti-aging. Actually semua dia boleh buat, tapi sebenarnya actually semua ni belum ada penyelidikan yang kukuh untuk support semua claim ni lah. That's why banyak penyelidikan perlu buat lagi. Tapi saya advise kalau you ada skin concern, kena jumpa dengan pakar untuk dapatkan diagnosis dulu. Sebab bukan semua pigmentasi sama. Kita ada diagnosis yang lain-lain. Ada yang melasma, ada yang solar lentigine, ada yang dia bukan sekadar permukaan. So management dia pula ada juga yang teliti punya. Bukan sahaja macam cakor lah. Kita pasal kalau acne kita ada clinical practice guideline yang diterbit oleh Malaysia. Nanti tahun ni kita ada yang updated punya. Dia tak mention pun pasal arang untuk acne, tapi ada banyak ubat-ubatan yang kita boleh guna untuk rawatan acne. Kalau mungkin Ri nak try terus. Boleh, tapi nanti bila kita buka masker tu, kita takut awak lagi, Wak. Sebab muka kita dah melekat kat situ. Tak ada muka kat sini, Wak. Betul dia cakap ni. Betul sebab tak? Ada yang mask cakor ini, dia tambah bahan yang pelik. Macam dia tambah super glue pun ada. Dia tambah bahan-bahan yang konon memutihkan. Kadang-kadang benda mercury juga. Lepas letak, dan macam susah nak koyak. Tetangga melekat. Kulit terkelupas, tapi dia kata itu ialah proses normal tu. Tapi actually dia boleh lift parut, pigmentation, etc. Dia macam membuat kecederaan pada kulit pula. Wow. Sebenarnya Ri tahu sebenarnya saya doktor. Okey, kadang-kadang kita nak tahu juga penggunaan arang ni, dia ada tak macam ibu mengandung tak boleh, kan kadang-kadang orang tua, kanak-kanak, bagaimana? Of course, untuk ibu mengandung tiada study yang pernah buat pasal arang, tapi ada beberapa case report yang orang mengandung ambil charcoal activated tapi baby dia okey lah. So ini bergantung pada sama ada manfaat dia melebihi pada risiko dia dan apa tujuannya yang digunakan untuk. So selalunya kena consult dengan pakar-pakar doktor ginekologi sebelum mengguna. Okey, tapi kadang-kadang kita dekat Malaysia ni dia orang suka guna kat rumah. Kan? Kita buat eksperimen lah, kan? Kita cubalah guna ni, cubalah guna tu. Mungkin doktor nak bagi nasihat atau cadangan kepada pengguna-pengguna ni supaya tidak menggunakan arang ni secara freestyle. Dapatkan doktor punya nasihat dulu. Bukan semua yang semula jadi adalah bagus dan
dan tanpa kesan sampingan. Okey, setiap ubat atau adalah sejenis bahan kimia juga pada essentially ya. So dia boleh ada tujuannya, ada dos dia betul dan cara penggunaan sila merujuk kepada pakar-pakar dan kesan samping. Jangan sampai kita buat eksperimen lepas tu memudaratkan kesihatan kami. Okay. Itu hari kita bercakap berkenaan dengan untuk kesihatan, kecantikan, apa pun kena rujuk kepada pakar ataupun doktor jugalah kan. Sebab kadang-kadang kita mudah terpengaruh dengan testimonial, freestyle macam doktor cakap tadi kan. Kita tengok keberkesanannya, ni berkesan. Bila ramai orang guna jadi, kita pun try guna. Kadang-kadang trend. Itu pun kita kena fikir panjang juga. Baik. Okay. Selepas ni kita nak bercakap berkenaan dengan arang dalam pemakanan. That's why depan mata kita ada roti yang warna hitam, warna arang, charcoal bun ni. Kalau kita tengok ada burger kan, burger bakar. Dia ada burger-burger dekat mana fast food pun kadang-kadang dia ada satu trend. Dia pakai burger, roti burger tu warna hitam. Ini contoh antara sandwich pakai roti warna hitam. Ada aiskrim Aiskrim juga. Aiskrim pun ada. Ada. Jadi kita nak tahulah macam mana, ada ke kesan sampingan kepada kita sebab kita makan benda tu kan? Okay, sebab actually sekarang memang craze dia lah. Memang ketara. Ada orang even ambil suplemen charcoal just semata-mata nak detox tiap-tiap hari. Boleh ke? Ada juga, kita ada nampak penyelidikan yang orang buat macam tu. So yang untuk makanan kita tak tahu berapa yang dia tambah kat dalam. Kadang-kadang charcoal ni kalau makan dengan berlebihan, especially golongan orang tua atau sakit buah pinggang, boleh buat macam sembelit, nausea pun boleh. So actually in fact New York sudah ban kan charcoal dalam makanan pada tahun 2018. Sebab dia dah terlalu ni. Berluasa kan? Instagram kan. I rasa marketing strategi lah ni. Untuk orang kata untuk menampakkan food tu lebih cantik. Kadang-kadang ikut trend. Betul. Okay, that's why kita nak bersama dengan pensyarah Universiti Program Dietetik Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM Pulau Pinang, Nurzeti Sofia Zainuddin. Assalamualaikum. Comel dia pensyarah. Macam student lah pula pensyarah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kalau saya sebenarnya daripada Pantai Timur Kelantan, USM Kampus Kelantan lah. Ya ke? USM Kampus Kelantan. Okey, kita boleh tukar dekat bawah tu. Tadi tukar kan. Okey. Gila kita nak tanya ni. Cik Nurzeti. Apa kau panggil Sofia ke? Mana-mana pun boleh. Boleh, okey. Cik Nurzeti. Okey, kita bercakap berkenaan dengan makanan yang ada arang dan sebagainya ni kan. Nak tahu juga tadi ada aiskrim, ada roti dan sebagainya. Okey ke? Dia sebenarnya benda ni kita tengok dia jadi trend kan. Dia aiskrim, burger ada, pizza pun ada orang buat. Pizza pun ada, betul. Pizza pun ada juga orang buat. Dia bila kita kata trend ni, kita kena tengok jugalah sebenarnya berapa banyak sebenarnya dia letak arang dalam makanan tu sendiri lah. Macam Dr. Elizabeth dah sebutkan tadi. Arang ni dia berfungsi sepatutnya untuk serap lah, sebab dia ada liang rongga ataupun ruang kosong sebenarnya yang boleh menyerapkan ni. Tapi sebenarnya orang trend ni sebenarnya lebih kepada nilai estetika sebenarnya. Dia macam lebih kepada kecantikan kan. Betul lah, marketing strategi. Bila tengok tu kan macam menarik. Instagramworthy kan. Tengok, aku beli ni kan cantik. Jadi dia sebenarnya lebih kepada itulah. Kalau kita tengok pun bahan yang diletakkan dia tak sama seperti ubat yang kita makan. Kalau ubat tu dia around 50 grams to 100 grams. Tapi kalau untuk bahan makanan ni biasa kalau average kan untuk seorang makan is 2 grams je. Tak banyak pun. Okey. Sebenarnya tidaklah banyak. Jadi sebenarnya kalau nak kata if you want to try, tak ada masalah you nak rasa boleh. Sebab benda tu dia tak letak dalam bilangan yang banyak sangat lah. Cumanya ada setengah orang dia percaya macam yang Dr. Lee sebutkan tadi. Dia percaya yang sebenarnya arang ni bantu untuk detoxkan dia. Itu jadi masalah kat situ. Bila dia bukan sekadar dia makan and then dia ambil suplemen juga. So itu yang bahayalah, sebab so far setakat ini dia tak ada kata kajian masih tak banyak lagi menunjukkan kesan sampingan dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita tak naklah kan benda yang kita pun tak tahu.
kesan dia apa. Dan juga sebenarnya arang dalam makanan ni pun kalau nak tahu, dia tak ada bau, dia tak mempengaruhi bau ataupun dia tidak mempengaruhi rasa makanan tu pun. Okey, betul. Betul. Dia nampak cantik, tapi dia tak ada rasa atau bau. So sebenarnya dia punya kesan untuk membantu untuk detox tu sebenarnya very limited ataupun sangat sikit lah sebenarnya. Mari kita buktikan. Okey, depan mata kita ada roti arang ni. Kalau bau roti biasa je. Bau roti biasa je. Ya, doktor eh? Ya. Okay, kita cuba rasa satu lah. Kita cuba rasa satu Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh. Rasa roti biasa je. Tak ada rasa arang. Pernah makan arang? Pernah lah dulu kecil-kecil sumbat kan. Ingat marshmallow. Maknanya dia tak adalah kandungan nutrisi ke manfaat. Tak adalah kan? Sekadar macam sebenarnya. Dia memang tak ada rasa apa. Dia punya manfaat dia sangat sedikit. Sangat Jadi itu sedikit. saya kata, kalau nak ambil boleh makan, tak letak dalam Instagram untuk kenangan, tak ada masalah. Tapi Dia cantik lah. nampak cantik Special betul. Tapi kalau nak jadikan dia sebagai macam Suplemen. orang tu percaya benda ni boleh detox, boleh turunkan kolesterol, boleh turunkan berat badan, elakkanlah daripada macam tu. Okey. Dalam dunia diet Faham. dalam dunia diet ni tak ada magic pills kan, tak ada satu nutrien yang bagus pun sebenarnya. You have nak memang nak diet memang kena ikut cara yang betul lah. Ya. Okey, kita cakap pasal ubat pula Ubat-ubatan yang menggunakan arang ni. Adakah macam kita kalau ada rasa macam angin perut ke atau rasa gastrik dekat perut ke, kita boleh terus ambil ubat arang ni? Mungkin kita nak tanya Dr. Elizabeth. Sebenarnya ada dos dia yang fix, tapi penyelidikan tunjuk dia punya result conflicting. Macam ada penyelidikan yang kata lepas ambil arang, dia banding macam yang buat di US dan India lah. Dia orang bandingkan dua golongan. Satu ambil arang, satu tak. Yang ambil arang dia ukur dia punya gas hidrogen pernafasan. Okey. Dia ada turun perkembangan perut lah. Tapi ada penyelidikan yang lain kata tak ada perbezaan. So kalau untuk temporary use, limited dose okey lah untuk beberapa hari diberi oleh doktor is okey lah. Tapi kalau untuk long term macam sekadar ambil untuk prevent perkembangan, rasanya belum disuggest lah untuk mana-mana guideline lah. Okey, so harus dapatkan nasihat doktor. Itu memang sebab kadang-kadang macam contoh kita hari sakit perut, pergi jumpa doktor. Lepas tu dah makan cakap tu hilang dah. Lepas tu 2 bulan lepas tu 2 bulan ke depan tu doktor, kita sakit perut lagi. Kita tak nak jumpa doktor dah sebab buat cakul lah itu ada lagi. Tu boleh. Kalau sekadar 1 biji, 2 biji untuk 1-2 hari tu harmless lah. Okeylah. Okey, kita nak sambung cerita pasal makanan. Sambung sambung. Tak habis lagi tu. Sebab kita tahu, macam yang Cik Nurzaiti cakapkan tadi, arang ni lebih digunakan sebagai satu bentuk nampakkan image tu lebih cantik. Kan, image tu warna hitam saja. Mungkin kita nak lebih dalam lagi untuk tahu sebenarnya berapakah kadar arang yang dibolehkan di dalam makanan. Arang dalam makanan ni setakat yang saya tahu there is no amount yang disebutkan lagi lah. Cumanya seperti yang saya sebut sebelum ni, dia tak banyak. Dia memang letak dalam 2 grams to 5 gram per serving sahaja. So itu je lah sebenarnya, tak banyak lah. Tak banyak. Kita kan selalu macam makan, tadi kan ramai juga bagi pandangan, selalu buat barbecue, sate. Tapi ada juga kita pernah dengar kata macam, makan sate, makan barbecue pun tak elok juga sebab arang punya asap tu dalam macam ni lah. Itu bagaimana pula? That's different thing. Arang yang tu kita gunakan untuk membakar. This one is arang diguna as bahan makanan kandungan dalam makanan tu. So it's the two different thing lah. So makanan yang sebenarnya kita kata kita risau selalunya makanan sate kan, benda hangit-hangit tu yang hitam tu is actually kita kata kita risau is agent of carcinogenic lah. Agent yang menyebabkan cancer. But the arang itself, the activated charcoal itself, dia bukan carcinogenic. So yang
yang dia bezalah arang yang digunakan untuk membakar ataupun arang yang digunakan dalam bahan makanan sebagai kandungan. It's different things. Selalunya yang dalam bahan makanan ni adalah dalam bentuk powder. Powder. Okey. Powder dekat 1 teaspoon macam tu. Okey. Bercakap pasal powder kan. Tadi masa saya gigit roti ni, Cik Nozeti, masa saya gigit roti ni, dia ada rasa tekstur dia macam kasar-kasar sikit. Adakah itu tekstur arang tu ke? Tak, itu tekstur orang tu uli kasar marah, bengang macam tu. Sebab itu. Tak adalah. Saja nak tahulah sebab saya bila saya gigit tu, dia ada rasa macam tekstur dia ada lain sikit. Dia tak ada kena mengenai arang. Kita rasa awak ni pelik lah. Cuba rasa. Sepatutnya halus sahaja. Tak ni sebab kena aircon. Sebab dia keras kena aircon. Kena aircon sejuk keras. Dia dalam bentuk powder lah. Dia macam kita bayangkan macam garam. Tak adalah. Jangan bayangkan arang yang baru lepas tu dia hancurkan macam tu saja. Bukan macam tu lah sepatutnya. Bukan begitu Okey. Jadi untuk kita simpulkan perkara ni, Cik Nozeti, adakah arang di dalam makanan ini dibolehkan ataupun ada banyak kebaikan? Ada kesan ke? Dia macam saya sebutkan tadi, kalau nak makan, nak rasa sekali-sekala boleh, tapi kita nak depend kepada dia tak boleh. Lagi satu kesan sampingan yang kita risau adalah dia sebenarnya bila dia depend pada benda ni, dia akan menyebabkan nutrien dia yang sepatutnya yang diambil, yang dia dapat dalam badan tu tak dapat diserap disebabkan penggunaan arang ni sendirilah. So sebab tu kita tak boleh depend on arang itself sebagai, kita kata untuk kesihatan kita, tak boleh. Kalau nak makan sebab saja tak apa, macam saja sekali-sekala, sebulan sekali ataupun setahun 2 kali macam tu tak apa. Tapi kalau dah hari-hari pagi makan arang, arang, malam makan arang, jadi itu jadi masalah ni. Kita dependent, kita percaya benda tu boleh detox kita. Padahal kita dah ada sistem yang sangat canggih dalam badan kita. Kita dah ada kita punya liver, kita dah ada buah pinggang yang memang benda tu kita tak perlu arahkan, dia akan buang toksin dalam badan. Itu dia lain. Nak kurus memang kena ikut suku-suku separuh. Itu je lah nasihat dia. Jadi kita panggil lagi suku-suku separuh tu. Boleh? Nak cerita suku-suku separuh pula. Bolehlah makan nak rasa. Buat rasa-rasa tak ada masalah. Tapi janganlah sampai dekat biodata tu tulis makanan kegemaran dia arang. Kan? Ditukar pula makanan. Sebab aku suka makan arang macam Cik Nozeti cakap tadi. Kan? Tapi untuk pendapat Dr. Elizabeth pula bagaimana dari segi kesihatan? Kita akan boleh memberi sama-sama informasi kepada ramai kan? Satu lagi kesan sampingan yang makan arang secara long term ialah dia mengganggu keseimbangan bakteria-bakteria bagus dalam usus. Ya, selain daripada dia mengganggu nutrisi serapan di dalam usus sebab dia pandai serap. So dia serap segala. Dia serap semua, dia tak kenal siapa. Ya, bakteria bagus pun dia serap, yang buruk pun dia serap. So dia boleh mengganggu keseimbangan usus. Faham? Ya, kalau kita dah dengar ni, jadi mungkin memberikan manfaat dan juga memberikan sedikit info kepada kita supaya kita lebih tahu dan cakna mengenai penggunaan arang dalam makanan, kesihatan dan juga kecantikan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Elizabeth Chang Wei Si, pakar dermatologi Hospital Selayang. Dan juga ini dia Cik Nozeti Sofia Zainuddin, pensyarah Universiti Program Dietetik, Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM di Kelantan. Kota Baru Kelantan dah. Terima kasih Cik Nozeti. Nanti kita jumpa lagi cerita pasal suku-suku separuh pula. Okey, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita akan berehat seketika. Nanti kita Aboy ready dah. Kembar saya. Saya ada. Ada rambut tu ada. Warna. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita terus berkongsikan. Lama kita tunggu Aboy. Aboy pun lama tunggu kita. Ya, dengan cerita Aboy dah siap make up, dah set rambut. Dia nak keluar sekarang ni. Ya, betul. Itulah macam tadi awak kata kan, macam kembar awak kan. Saya rasa macam itulah lebih kurang sama. Ya, kalau cubit Aboy saya terasa. Betul tak apa. Kita tengok betul ke tak sama ke tak. Kita tengok cerita Aboy ni. Anda boleh komen, sama tak saya dengan Aboy? Sama. Jom. Kita masuk dulu. Haiwan peliharaan biasanya mempunyai hubungan rapat dengan manusia. Hubungan unik manusia dan haiwan peliharaan ini dapat dilihat di sebuah perkampungan yang terletak di Sungai Manggis, Banting, Selangor.
Pasangan suami isteri Arsyad Syarkawi Azaman, 35 tahun dan Nur Razwani Rahmat, 30 tahun sudah hampir 2 tahun melibatkan diri dalam industri penternakan lembu. Mereka mempunyai seekor lembu jantan berusia lebih 2 tahun yang diberi nama Aboy. Perwatakan manja Aboy ini cukup berbeza daripada 14 lembu yang lain dan menjadikan Aboy salah seekor lembu yang paling disayangi. Aboy ni kalau dari segi sekarang ni, dia manjanya tahap macam kucing. Tahap macam kucing sampai dia nak diusap, nak dibelai, ibarat macam dibelai macam manusia. Si Aboy ni, dia ada sifat macam iri hati. Katakanlah saya pegang yang salah seekor lembu yang ada kat sini, iri hati tu dia macam tanduk yang lain, dia boleh tanduk yang lain, dia boleh marah saya, macam tu. Sebab apa sekarang ni yang lain ni masih ada keluarga sendirilah, ibarat macam orang ada mak, ada bapa. Macam Boy ni dia kira yatim piatu macam tu. So saya lebihkan kepada dia ni sebab dia yatim piatu macam tu. Sikap manja Aboy mula disedari selepas kehilangan ibunya pada usia 3 bulan. Kemesraan Aboy dan Arsyad mula mendapat perhatian warganet dan tular apabila banyak gelagat Aboy yang mencuit hati dikongsikan di platform media sosial oleh Arsyad sendiri. Kau genitku, kau nakalku, kau tetap jadi sayangku, kau seksiku. Paling mencuri tumpuan apabila Arsyad menjadikan Aboy sebagai tempat dia bersandar dan berehat setelah selesai melakukan kerja-kerja di kandang. Melihat kepada gelagat dan aksi Aboy, ada dalam kalangan pencinta haiwan yang sanggup menawarkan sehingga RM10,000 untuk membeli Aboy. Namun, wang bukanlah ukuran. Atas rasa kasih dan sayang yang mendalam, Arsyad menolak tawaran tersebut. Baginya, lembu seperti Aboy tidak mampu dinilai dengan wang ringgit. Mendekati penternak lembu ini, dia insan OKU, tempang sejak lahir. Kekurangan yang dialami pada bahagian kaki kirinya tidak menjadi penghalang untuk Arsyad terus mengejar cita-cita. Kesungguhan Arsyad dapat dilihat apabila dia mula menceburkan diri dalam bidang penyembelihan lembu sejak berusia 9 tahun lagi. Berbekalkan semangat dan berkat usahanya selama 24 tahun, Arsyad mula membeli seekor demi seekor lembu untuk dijadikan aset perniagaan sehingga ke hari ini. Dia berazam untuk memiliki sebuah ladang ternakan lembu yang berkualiti tinggi. Target saya kalau boleh, bila saya bela lembu sekarang ni, saya ada kerja saya sendiri. InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki sekarang ni, bila saya dapat apa yang target saya sendiri, saya tak nak ambil bantuan pada JKM tu sekarang ni. Saya berikan kepada orang lain lah yang memerlukan. Macam tu saya punya target. So sekarang ni apa yang saya bela sekarang ni bukannya pada bantuan mana-mana, pada mana-mana. Saya keluarkan duit saya sendiri, saya cari duit saya sendiri. Walaupun pasangan suami isteri ini belum dikurniakan zuriat, namun rezeki mereka tidak pernah putus. Memelihara Aboy dengan penuh kasih sudah cukup memberi makna baharu dalam melayari rumah tangga. Erti syukur dan sabar yang dipelajari melalui penternakan lembu ini telah menjadikan Arsyad lebih cekal dan memahami akan kehidupan yang sebenar. Tidak kenal maka tidak cinta. Semoga kasih sayang Aboy dan tuannya menjadi inspirasi buat kita semua.
Ya, kasih sayang Arsyad kepada Aboy. Aboy. Kan manja no. Manja. Kalau kita tengok Aboy tu pun dia keliru tu, dia kucing atau lembu Kan. tu. Sebab dia punya manja tu macam kucing. Tapi tak tahulah, mungkin saya ada emosi macam ala Sayu je sebab Sayu, kita tahu betul. kan dia hilang mak dia. Jadi sampaikan dia memilih Arsyad tu sebagai untuk menumpang kasih sayang, betul-betul menumpang kasih sayang tu. Ya kan. Dia pun tahu erti cinta, erti kasih sayang tu. Seekor haiwan. Kan? Apa lagi kita manusia ni. Sama manusia tu kita harus saling sayang menyayangi. Okey? Alright. Kita nak baca apa sedikit yang menarik di akhbar. Dalam akhbar ni. Okey, awak dia ada akhbar apa tu? Saya ada Cosmo ni. Baik. Cosmo ni ada cerita mengenai sejak Menjak ni cerita mengenai Menu Rahmah ni kan Menu Rahmah buka surat 6. Kalau anda tengok ada yang kata susahnya nak cari Menu Rahmah ni mengeluh susah nak cari kedai makan yang sahut seruan kerajaan sebab ada kedai yang telah pun menawarkan Menu Rahmah tu. Okey, mari kita tunjuk sikit ini. Ini Sebab beritanya. ada juga dekat grup WhatsApp semua kat mana nak cari Menu Rahmah, kat mana dan sebagainya. Rasanya kat Facebook banyak share. Restoran-restoran yang share, diorang telah pun memberikan Menu Rahmah. Jadi anda boleh carilah kan. Antara ada fast food pun dah buat. Ada pasar raya pun dah buat. Baik. Okey, itu berkenaan dengan Menu Rahmah dan tapi kita nak bawakan sedikit perkembangan semalam lah sebab cuaca tak elok sebagainya digentingkan. 7 maut ketika mereka cuba turun dari genting halia itu, jadi tidak dapat mengawal kenderaan yang dipandu oleh pemandu pelancong. Jadi inilah dia kemalangan jiwa yang berlaku di Genting Highland semalam. Ya, 5 wanita dan seorang lelaki dewasa disahkan maut di lokasi kejadian, manakala seorang lagi mangsa disahkan meninggal dunia di Hospital Bentong. Identiti mereka masih lagi belum diperoleh setakat semalam. Tapi kalau kita tengok kemalangan itu berlaku apabila kenderaan yang dinaiki mereka terbabas dan melanggar penghadang jalan ketika menuruni bukit di kilometer 4.8 Jalan Genting Highlands. Ya, semalam. Yep. Dan selepas ini kita nak kongsikan berkenaan dengan rangkuman di luar negara. Sebelum itu mungkinlah boleh kita tips sikit lah kan berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Turki. Angka korban dijangka akan meningkat dan ancaman suhu dingin itu yang sebenarnya membimbangkan. Apapun kita saksikan dulu rangkuman luar negara ini. Mari kita saksikan. Gempa bumi kuat berukuran 7.8 magnitud pada skala Richter menggegarkan kawasan Turki dan barat laut Syria Isnin lalu dengan anggaran angka korban melebihi 7,700 mangsa dan dijangka akan terus meningkat. Gegaran meruntuhkan bangunan di seluruh wilayah itu sehingga pihak berkuasa terpaksa mengaktifkan operasi bagi mencari mangsa yang terselamat dalam sisa runtuhan. Tempoh 3 hari ini menyaksikan usaha menyelamat terus dipergiat, termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun yang terperangkap di bawah runtuhan selama 40 jam. Manakala di Syria, seorang bayi perempuan dirawat di hospital berhampiran selepas dikeluarkan dari timbunan bangunan runtuh dalam keadaan tali pusat masih melekat pada ibunya yang sudah meninggal dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut memberi amaran bencana alam di Turki dan Syria berpotensi menjejaskan sehingga 23 juta orang. Amaran tahap 4 turut dikeluarkan Ankara dalam usaha mendapatkan bantuan antarabangsa. Seruan berkenaan kemudiannya terus disahut pelbagai negara yang segera menghulurkan bantuan seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Pakistan dan Malaysia. Usaha kini tertumpu kepada memberikan bantuan makanan, perubatan dan moral kepada mangsa terjejas, memulihkan infrastruktur awam seperti hospital serta mengembalikan bekalan elektrik di kawasan penempatan mangsa gempa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengisytiharkan tempoh berkabung dengan bendera negara dikibarkan separuh tiang selama 7 hari. Stem baru yang memaparkan wajah Raja Charles III sudah siap dicetak dan mula dipamerkan buat tatapan umum di The Postal Museum, United Kingdom. Pameran The King Stamp yang bermula semalam bakal berlangsung sehingga September 2023 dan jualan dibuka kepada orang ramai April depan. Berbeza dengan reka bentuk sebelum ini, wajah Raja Charles III dicetak tanpa mahkota dengan konsep minimalis bertepatan dengan cita rasa baginda. Pengumuman ini pastinya memberi keterujaan buat rakyat United Kingdom selepas menggunakan stem dengan latar belakang wajah Ratu Elizabeth II selama 70 tahun.
Anugerah Grammy ke-65 yang berlangsung penuh gilang gemilang Isnin lalu menyaksikan beberapa nama besar mencatat kemenangan luar biasa dalam anugerah muzik berprestij itu. Bintang antarabangsa Beyonce mencipta sejarah selepas diiktiraf sebagai penerima trofi terbanyak sepanjang penganjuran Grammy sejak diperkenalkan pada tahun 1958. Bekas anggota kumpulan Destiny's Child itu membawa pulang 4 anugerah, antaranya lagu dance elektronik terbaik, lagu R&B terbaik, rakaman tarian elektronik terbaik dan persembahan R&B tradisional terbaik. Pengiktirafan itu sekaligus melengkapkan trofi Grammy milik Beyonce ke-32 dan memintas rekod yang dipegang oleh George Solti sebelum ini dengan 31 trofi. Turut mencuri tumpuan penyanyi Harry Styles yang dinobatkan pemenang album vokal pop terbaik menerusi album Harry's House yang diterbitkan tahun lalu. Malah bekas anggota kumpulan One Direction itu turut membolat kategori utama iaitu album terbaik menerusi album yang sama. Yep, itulah sedikit rangkuman luar negara untuk anda. Ada cerita mengenai hiburan, ada cerita mengenai apa yang berlaku di Turki dan juga Syria kan. Kalau kita tengok update terkini, kematian telah pun meningkat kepada lebih 15,000 kehilangan nyawa. Dan Malaysia juga telah pun menghantar pasukan SMART yang kedua untuk ke Turki. Jadi kita harapkan semuanya dipermudahkan. Kita juga sebagai rakyat Malaysia, mana yang boleh menghulurkan sumbangan kepada mereka, apatah lagi dengan cuaca yang dingin, kita sama-samalah membantu. Ya, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak cerita mengenai anugerah telenovela. Kembali bersama kami di MSI. Ya, kembali bersama Malaysia hari ini. Haziq dan Fariah On masih lagi bersama dengan anda. Di sini. Okey, kita kongsikan berkenaan dengan ini, sebuah lagi filem Melayu. Yes, Harum seram. Malam. Yes, Harum Malam ni adalah satu cerita seram dan kalau kita tengok cerita ni ditayangkan di Pawagam pada 9 dari bulan 2. Hari ni lah. Hari ni ya? Hari ni. Jadi filem arahan siapa? Oh, ini pengarah tersohor. Ya. Jain Said. Dan ini menampilkan pelakon hebat juga. Ini dia, kita nampak Bron Palare, kita nampak Faizal Hussein ada Remy Ishak, Nabila Huda dan Eden Aiden. So cerita ni memang ada banyak scene dia. Nampak? Takut je. Kau keluar dari anak aku. Setan! Hilang. Okey. Cerita seram yang baik adalah kalau kita tengok pagi pun rasa seram. Macam tadi. Kita rasa seram dia. Betul. Jangan lupa saksikan Harum Malam. Bagi semangat sikit kepada filem kita. Ya, bermula hari ini di Pawagam. Okey, support filem tempatan. Okey guys, jangan lupa untuk terus bersama kami di MSI esok ada soal wang. Ya, kita nak bincang semula berkenaan dengan pembentangan semula bajet 2023. Ya, mungkin akan dibentang semula kan? Kita harap-harap dibentang dan kita banyaklah benda-benda yang perlu diperlihatkan kembali. Ya, jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini di TV3 dan juga di Facebook MSI TV3. Ya, jaga diri, jaga kesihatan, fikir-fikirlah kan arang tu nak makan. Sekali-sekala tak apa. Betul. Jangan setiap hari. Kawal pengambilan dan juga dapatkan nasihat doktor sekiranya anda nak ambil ubat yang berasaskan arang. Benar. Alright, jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jaga mata, jaga hati.